Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sanaya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara dan juga mungkin perkara dan juga hal yang akan berlaku sepanjang minggu depan. Terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan Pilihan Raya Negeri Dun Johor yang akan berlangsung pada 12 Mac 2022. Tetapi pada 8 Mac adalah hari pengundian awal yang akan dilaksanakan dan juga 4 termasuk wartawan dan juga wakil Esra Awani kami yang berada di Johor membuat liputan kepada anda setiap hari dan pastinya minggu terakhir tempoh berkempen ini digunakan sebaik mungkin oleh parti-parti yang bertanding dan juga calon-calon yang bertanding untuk meraih sebarang minat dan juga pengundi di Johor umumnya. Jadi pada petang ini saya nak bersama dengan Hasimi Muhammad, wartawan Esra Awani yang berada di bahagian tengah Johor, mungkin berada di Batu Pahat ketika ini ataupun berada di lokasi-lokasi lain. Sebab tugas Hasimi ini berada di setiap lokasi di mana liputan berkaitan dengan PRN itu dilaksanakan. Tetapi untuk fokus minggu depan ini Hasimi, kita nak berbicara ataupun bercakap berkaitan bagaimana dan juga mungkin apa yang akan berlaku sepanjang minggu depan. Kita tahu banyak perkara-perkara yang telah ditawarkan oleh calon yang bertanding termasuk parti yang bertanding. Tetapi sebagai permulaan melihat kepada suasana suhu politik dan juga mungkin ceramah dan juga kempen yang dijalankan, bagaimana situasinya dan juga keadaannya ketika ini Hasimi? Baik, terima kasih Ehsan di studio. Ketika ini saya berada di Johor Bahru. Kita keluar sikit dari Batu Pahat dan kita akan memfokuskan seperti yang Ehsan katakan 8 Mac ini ataupun Selasa ini kita akan melihat kepada hari pengundian awal yang melibatkan lebih 22,000 pengundi awal yang terdiri daripada tentera dan juga polis bersama dengan pasangan masing-masing akan menjalankan tanggungjawab mereka menjelang kepada hari pengundian 12 Mac ini. Dan kali ini secara rasmi sudah pun hari ke-9 berkempen dan tinggal sekitar dalam 4 ataupun 5 hari lagi menuju kepada 12 Mac, di mana kita tekankan Ehsan juga sedia maklum bahawa pecutan terakhir ketika ini oleh parti-parti yang bertanding dan juga calon-calon, kita sudah melihat bahawa pergerakan kempen khususnya semakin aktif untuk masuki fasa kedua berkempen yang baki lagi 5 hari menjelang 12 Mac ini. Dan kita melihat juga kepada manifesto-manifesto yang telah pun ditawarkan oleh setiap parti dan juga calon-calon yang bertanding juga telah pun memberikan manifesto-manifesto mereka di peringkat DUN, selari juga dengan manifesto-manifesto yang telah pun ditawarkan oleh setiap parti. Dan kalau kita melihat kepada ceramah itu dipergiatkan ataupun semakin rancak kerana faktor pertama adalah kerana kelonggaran SOP yang telah pun diubah sedikit oleh pihak kerajaan, pihak SPR itu sendiri berbanding ceramah pada waktu malam. Sebelum ini hanya ditetapkan pada pukul 10 malam sahaja, namun ketika ini telah pun dilanjutkan sehingga 12.30 malam. Jadi kita melihat kepada perkara-perkara itu, kelonggaran yang telah pun diberikan oleh pihak SPR, yang telah pun dipertimbangkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM itu telah pun memberikan kelebihan kepada parti-parti dan juga calon untuk menggerakkan aktiviti ceramah pada waktu malam untuk mewawarkan, khususnya kita juga beberapa hari lalu sempat meninjau ceramah pada waktu malam, lebih memfokuskan kepada bagaimana parti-parti ini menawarkan manifesto mereka dan menyeru kepada pengundi untuk melihat kelebihan parti-parti tersebut untuk diberikan mandat pada 12 Mac ini. Dan kita lihat juga jadual-jadual calon yang telah pun diedarkan kepada pihak media begitu sibuk sekali, juga dibantu dengan kehadiran pemimpin-pemimpin parti politik, pemimpin kanan parti politik yang telah pun turun ke Johor sejak awal proses penamaan calon sehinggalah kepada kempen itu bermula sehingga hari ini. Dan kita percaya untuk menjelang baki 5 hari menuju ke 12 Mac ini juga kita akan melihat kepada kehadiran pemimpin-pemimpin politik ini akan lebih aktif, akan lebih rancak untuk membantu calon masing-masing parti untuk
tawarkan atau untuk memenangi PRN Johor kali ini. Dan kalau kita melihat kepada dari sudut isu-isu dan juga dari sudut bagaimana persaingan yang berlaku setakat mana pemerhatian kasar kita kepada rakan tugas kita, Firdaus Azli berada di Johor, Syuhada berada di Muar, Haji Nazri yang juga bergerak ke sekitar Johor Bahru ini, begitu juga dengan Hilmi Malik yang berada di Mersing. Kita lihat kepada pergerakan-pergerakan dan potensi-potensi parti itu sendiri ketika ini kalau mengikutkan masing-masing meletakkan keyakinan yang begitu tinggi untuk memenangi PRN Johor kali ini, yang mana PN-nya dengan 56 kerusi bertanding, BN juga 56 kerusi. Pejuang juga yang bawa aspirasi untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih berintegriti dan bersih juga meletakkan keyakinan yang begitu tinggi bahawa pengundi-pengundi di Johor ini memberikan sokongan ataupun menyambut baik kehadiran parti-parti tersebut. Namun kalau kita melihat kepada apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, misalnya ceramah pada malam tadi, beliau melihat pada 3 aspek yang parti yang betul-betul ketika ini bagi beliau lah gambaran untuk memberikan saingan. Sedikit diketepikan, muda mungkin tidak memandang remeh kepada muda, namun boleh dikatakan PN itu lebih berpotensi berbanding dengan muda parti baharu. Namun lihat kepada parti BN misalnya, lebih mereka menekankan kepada salah guna kuasa yang telah pun terlibat didakwa terlibat dengan parti-parti tersebut, dan ini memberikan kelebihan kepada PN katanya untuk membentuk kerajaan. Namun dalam tempoh 5 hari ini apa pun boleh berlaku, Ehsan, khususnya untuk mereka parti-parti dan pemimpin-pemimpin parti ini untuk menggerakkan dan membantu jentera mereka untuk memenangi hati pengundi pada 12 Mac ini, Ehsan. Dan juga Hasimi nyatakan tadi rakan wartawan kita ditempatkan di zon-zon berbeza. Syuhada mungkin berada di utara Johor, Hasimi berada di Batu Pahat, Hilmi berada di Mersing. Manakala di Johor kita ada Firdaus Azil, kita ada Laili dan juga Aiman yang berada di sana. Tetapi selain daripada isu-isu berkaitan dengan parti politik, berkaitan dengan calon dan sebagainya, isu rakyat itu adalah menjadi core ataupun menjadi asas kepada bagaimana liputan itu berlaku dan juga berlangsung. Tetapi sepanjang minggu hadapan Hasimi, mungkin apa antara tumpuan dan juga fokus utama Hasimi bersama rakan-rakan yang lain untuk melihat lagi ini yang berlaku, ini realiti sebenarnya apa yang ada di Johor? Betul, Ehsan, banyak isu rakyat yang telah pun dibawakan oleh rakan-rakan tugas kita, dari isu asas infrastruktur, isu pengangguran, isu peluang pekerjaan, isu sara hidup, ekonomi, dan juga suara-suara daripada berbilang kaum, tidak hanya tertumpu kepada pengundi Melayu sahaja. Misalnya ada juga laporan daripada Syuhada yang membawakan suara-suara pengundi Cina, apa yang mereka mahukan. Dalam tempoh yang berbaki 5 hari lagi, pastinya isu-isu lain yang juga kita akan bawakan, ketengahkan lebih kepada pembangunan di Don yang akan kita turun ataupun jelajahi, kerana secara jujur masih lagi beberapa kerusi ataupun Dewan Undangan Don yang masih lagi kita sedang explore untuk mendapatkan reaksi-reaksi dan juga isu-isu rakyat untuk diketengahkan. Mereka sedar bahawa manifesto-manifesto yang telah pun dibawakan oleh pengundi oleh parti masing-masing, namun adakah calon ataupun parti itu sedar akan keluh kesah dan juga isu-isu yang sedang dihadapi oleh rakyat ketika ini. Jadi perkara-perkara itu, isu berkaitan khususnya mengenai pembangunan ekonomi, khususnya dari segi peluang untuk menjana pekerjaan, pendapatan dan sebagainya, akan diberikan fokus lagi kepada saya dan juga rakan-rakan tugas lain, kerana Hilmi Malik sendiri juga akan keluar daripada Mersing untuk ke Keluang dan sebagainya untuk melihat kepada potensi-potensi bukan sahaja isu, mungkin juga dari sudut pembangunan pelancongan dan sebagainya untuk diketengahkan dan juga perlu dipertimbangkan oleh calon-calon yang bertanding dan parti-parti yang akan diberikan mandat nanti, sama ada daripada BN, PN ataupun pejuang itu sendiri yang akan dipilih oleh rakyat pada 12 Mac ini, Ehsan.
Dan juga Hasimi membuat liputan ketika kita berada dalam suasana pandemik COVID-19 adalah sesuatu yang agak sukar apabila setiap hari kita terpaksa melakukan ujian RTK untuk memastikan bahawa kita bebas sebelum berada dalam kelompok masyarakat, kelompok ahli politik dan sebagainya. Bagaimana perkara ini digarap supaya kesihatan juga perlu diutamakan dalam suasana sekarang ini, tetapi untuk membuat dan juga memberikan satu liputan yang terbaik terpaksa dilaksanakan, terutamanya dalam tempoh seminggu yang kritikal ini, seminggu tempoh terakhir berkempen sebelum menjelangnya hari pengundian pada Sabtu nanti. Betul Ihsan, kalau ikutkan pada kerisauan dilema dalam kalangan pengamal media yang berkampung di PRN Johor ini semakin menebal, misalnya kerana isu-isu berkaitan dengan jangkitan COVID-19, seperti mana yang kita sedar juga beberapa rakan media kita di stesen TV dan juga portal-portal berita lain, akhbar lain juga telah pun disahkan positif COVID-19. Dan perkara ini kalau setiap kali kita turun ke lapangan, kerana di mana-mana pun apabila pilihan raya ini, ia tidak dapat elak daripada kesibukan ataupun orang ramai, klien ramai yang hadir pada satu-satu program. Jadi perkara-perkara ini dari sudut kita, dari sudut rakan-rakan media dan juga pihak penganjur juga, kita lihat bahawa SOP itu telah pun dilaksanakan kerana ada pihak berkuasa juga yang mengawal untuk memastikan bahawa tempoh ceramah ataupun walkabout yang dilaksanakan oleh parti-parti itu mematuhi syarat ataupun SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi dari sudut kita mengambil tindakan untuk melakukan ujian saringan, saliva dan sebagainya. Hampir setiap hari sebenarnya kita melakukan ujian tersebut. Setiap kali kita pulang kepada program-program yang perlu berdepan dengan orang ramai, kita balik dan sebagainya buat ujian untuk memastikan bahawa esok kita keluar, kita yakin bahawa kita ini sihat. Namun kalau kita melihat kepada pelaksanaan SOP itu, walaupun kita lihat secara kasar ada pematuhannya, namun telah pun disahkan oleh pihak Polis Johor bahawa ada sedikit pelanggaran sepanjang tempoh ceramah itu, kerana setakat ini 152 laporan telah pun diterima, termasuk juga melibatkan pelanggaran SOP. Jadi perkara-perkara itulah tempoh berbaki ini pastinya perlu diambil kira oleh kita juga pengamal media dan juga jentera-jentera parti yang menganjurkan ceramah dan juga walkabout untuk memastikan keselamatan pengamal media dan semua orang awam yang berada di sekeliling tersebut. Ehsan. Baik, terima kasih Hasimi, dan juga saya mengharapkan agar semua rakan wartawan yang lain, bukan sahaja dari Esrawani tetapi kesemuanya termasuk penduduk dan juga pengundi-pengundi Johor dijauhkan daripada jangkitan COVID-19, dan pastinya kita nak melihat kepada satu PRN yang bergerak dan juga berjalan dengan lancar. Pastinya keputusan dan juga liputan komprehensif kami bawakan kepada anda, tak kiralah daripada parti mana, laporan berita dari semasa ke semasa akan kami bawakan kepada anda. Hasimi, jaga diri. Terima kasih kerana berkongsi apa yang kami di Astro Awani memberi fokus sepanjang minggu hadapan, terutamanya apa yang akan berlaku menjelang hari pengundian pada Sabtu depan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak membawa anda untuk melihat realiti dan juga keadaan semasa berkaitan dengan COVID-19, terutamanya kaitan ketika berlakunya PRN Johor ini, dan selepas itu pula bagaimana pula antara langkah penting untuk diambil bagi memastikan sekolah yang akan dibuka dalam keadaan yang baik dan juga selamat. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.